Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat satu video berkaitan dengan introvert atau extrovert. Aku ni sebenarnya introvert. Betul, orang ramai yang tak percaya sebab aku punya skill communication ni sangat bagus. Aku boleh masuk dengan pelbagai golongan. Aku boleh masuk dengan budak-budak dewasa yang sebaik dengan aku lagi lah, kacang. Dengan orang tua pun juga biasa boleh masuk. Jadi kadang-kadang behind the scene dia orang tak tahu apa yang berlaku. Sebenarnya aku daripada lahir sampai umur 23 tahun, aku ni seorang yang introvert. Aku ni tak pandai bersosial, tak ada kawan pun. Kawan ada pun setakat 1-2 orang. Itu pun kalau korang tanya dia dulu kan, dia pun mungkin macam jawab aku ni kawan dia sebab nak jaga hati kot. Tapi bukanlah the best friend kalau nak compare dengan kawan-kawan dia yang sedia ada yang very supportive kan. Tapi itulah, aku ni memang seorang yang introvert. Dan macam mana aku boleh berubah, ada banyak scene yang berlaku dalam hidup. Cuma kemuncak daripada yang buat aku betul-betul nekat adalah waktu aku lepas diploma, aku jadi supervisor. Aku kena deal kontraktor dalam 10 hingga 15 orang macam tu. Dan aku tak ada skill leadership dan aku tak pandai bersosial, aku tak pandai bagi arahan. Jadi bila aku bagi arahan, dia bunyi macam aku marah dia orang. Jadi macam aku ni terlalu boss lah. Jadi bila ada masalah, dia orang lagi suka deal dengan aku punya boss, engineer. Jadi waktu tu aku rasa macam aku ni tak ada kegunaan langsung kat company tu. Jadi aku cakap lah, kalau aku diberi peluang, aku akan berubah. Jadi Alhamdulillah aku diberi peluang untuk sambung degree. Dan sem 1 tu aku banyak gila bertanya. Tujuan dia untuk aku biasakan untuk berhadapan dengan rejection. Rejection ni maksudnya orang bahan aku, orang ketawakan aku, orang kecam aku. Jadi memang setiap hari aku tanya apa-apa dalam kelas, tapi aku tak adalah orang kata terus tanya. Aku slowly, mula-mula aku seorang dengan seorang. Bila 2-3 kali aku kena bahan dengan member aku seorang ni, aku rasa dah boleh terima. Aku akan naik daripada seorang, naik ke 2 orang, naik ke 3 orang, lepas tu naik ke 8 orang satu meja makan. Kita kan belajar kan suka lepak kat kedai makan. Jadi bila member bahan aku tu, kalau dulu aku tak boleh, memang emo gila, aku muka akan jadi merah. Jadi kadang-kadang balik tu aku akan terus masuk bilik kan. Jadi bila aku dah boleh terima keadaan macam tu, orang kecam aku, orang bahan aku, balik tu kadang-kadang on the spot aku akan bahan dia balik. Jadi bila dah boleh adapt 8 orang ataupun satu meja makan, aku naikkan kepada 16 orang, 20 orang, satu kelas lah maksudnya. Kemudian aku naikkan lagi kepada 100 orang, 200 orang, sampai 400 orang lah. Itu biasanya combine punya kelas. Kadang-kadang bila ada seminar yang kat dewan lah kan, maksudnya ada 2,000-3,000 orang, aku memang akan fikir aku nak tanya soalan apa supaya aku nak berhadapan dengan rejection. Aku nak buang perasaan malu, aku nak belajar untuk berani bercakap apa yang aku nak. Dan memang setiap kali orang kata bertahun-tahun lah kan aku, tapi dia training part yang paling hard, yang paling susah adalah 5 bulan masa aku ambil degree waktu tu. Tapi selepas tu dia dah jadi mudah lah kan. Cumanya kalau korang pun ada masalah sama kan, mungkin korang boleh jadikan aku punya cerita ni sebagai korang punya panduan lah. Aku tak kata ini cara yang terbaik. Of course, aku bukan orang yang layak untuk bagi motivasi, inspirasi pada orang lain, sebab aku pun memang ke laut juga. Cuma aku kongsikan benda ni supaya pengajaran untuk kita semua. Dan aku pun takut benda ni akan jadi ke anak aku sendiri. Sebab aku jadi ni pun bukanlah disebabkan pilihan aku, tapi ada beberapa aspek-aspek yang kalau aku cerita takut dia memberi aib, membuka aib pada orang lain. Tapi aku cerita based on ada beberapa aspek yang berlaku ni disebabkan faktor-faktor environment aku. Jadi aku tak nak buka cerita tu. Dan aku tengok zaman sekarang golongan introvert ni dia semakin besar disebabkan environment tu semakin banyak nak compare dengan zaman aku dulu. Jadi hopefully kalau korang pun ada perasaan yang sama, korang nak buang perasaan malu, nak berubah jadi orang yang lebih baik, korang boleh try apply apa aku buat, slowly but consistent. Mulakan dengan 1 orang, naik ke 2 orang, 3 orang, lepas tu naik ke 8 orang, lepas tu sampailah. Tapi korang kena ingat, bila kita dah biasa diketawakan, kita kena ada satu identiti. Kita nak orang ketawakan kita bukan sebab kita nak jadi seorang yang bodoh sombong, tapi kita nak jadi seorang yang sentiasa ubah diri kita menjadi semakin baik. Jadi bila kita kena bezakan
orang kecam, orang ketawakan dengan orang bagi teguran dan kritikan, kita kena bezakan supaya kita tak lupa kat mana asal-usul kita dan apa tujuan utama kita nak berubah, nak buang perasaan malu, nak jadi orang yang extrovert. Okay, so thank you for watching. Sorry lah video ni agak panjang sikit. Assalamualaikum.